Dengan tetamu kita hari ini untuk bercerita tentang Bill Please, iaitu pembayaran secara dalam talian. Jadi kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Encik Nazruf Hakim untuk kita nak bercerita tentang Bill Please ini. Please tu macam merayu-rayu ya. Jadi Bill Please tu apa dia? Mungkin kita boleh kupas dululah tentang apa yang dikatakan sebagai Bill Please tu. Okey, terima kasih kerana menjemput. Bill Please ni adalah satu platform pembayaran untuk peniaga mengutip dan membayar secara paling laju dan paling murah. Kita bermula pada Julai 2015. So sekarang sudah 5 tahun lebih. Okay. And sekarang kita serve lebih kurang 2,000 daily active merchants, peniaga. 2,000. Yang daily lah, yang setiap hari aktif. Secara aktif? Secara aktif. Sejak diperkenalkan pada tahun 2015? Ya, 5 tahun lalu. So dalam sehari itu diorang boleh collect dalam 10 juta sehari. Dan kalau kata minggu terakhir setiap bulan tu, what we call salary week, boleh naik sampai ke 15 juta sehari. Saya cukup tarik dengan sebutan dia, Mac. Bill Please. Mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton apa antara servis yang ditawarkan oleh pihak Bill Please. Boleh. So kalau biasa pakai Boost Wallet, nak reload ke dalam Boost Wallet tu, tu powered by Bill Please sebenarnya. So basically itu contoh untuk large enterprise. Tapi kalau yang macam kecil punya, kalau nak jual tudung kat online, nak jual tudung dekat Facebook, Muslimah fashion is on the rise sekarang. Orang jual banyak Muslimah fashion. And then sekarang time korban. So banyak juga kita punya peniaga jual korban lah, daging korban online. Seperti contoh Easy Korban. So time ni dia tengok season dia. Kalau macam Ramadan, fashion, makanan juga. Makanan dia tepat, makanan. So kalau sekarang nak dekat haji, korban lah. So kalau macam towards the end of the year, lebih kepada year end sales, sekolah, nak kutip yuran. Cuma untuk penggunaan Bill Please ini, kaedah untuk mereka yang ingin menggunakan Bill Please, apa antara syarat-syarat dia dan adakah dikategorikan penggunanya, maksudnya kategori pengguna secara persendirian, untuk perniagaan, untuk industri ataupun untuk organisasi. Jadi bagaimana? So peraturan pertama ialah mereka kena wajib berdaftar dengan SSM. Okay. So SSM sekarang very efficient. Kalau enterprise tu dalam same day lah boleh dapatkan pendaftaran tersebut. Lepas tu dia kena ada corporate bank account. Okay. So dua benda ni wajib. Once ada dua benda ni, boleh pergi ke billplease.com and register. Kita perlukan 3 hari bekerja untuk buat our KYC, know your customer. Selepas 3 hari bekerja tu, dia dah boleh start collect online. Dekat pelbagai rakan kongsi platform yang lain seperti Shopify, Easy Store dan pelbagai lagi lah. Kita lihat Bill Please ini sangat membantu para peniaga di luar sana. Tepat. Untuk merancangkan perniagaan mereka dan juga banyak impak positif yang diterima daripada pengguna Bill Please itu sendiri. Jadi mungkin boleh kongsikan apa antara platform ataupun media yang boleh dikunjungi oleh para penonton Selamat Pagi Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Bill Please ini. So maksudnya peniaga yang dah guna. So satu contoh is kalau kita nak balik kampung, catchthatbus.com. Kalau kita parking dekat KL, jom parking, collect untuk DBKL. So pelbagai lah, kita ada 2,000 yang daily aktif yang boleh digunakan lah. And of course ada Boost. Boost pun is big. Jadi kita boleh lihat Boost itu adalah antara kaedah yang digunakan oleh Bill Please sebenarnya lah. Jadi dia perlu ada amount tertentu di dalam itu. Yes. Adakah Bill Please ini lebih kepada mereka yang memiliki perniagaan atau kepada orang yang nak membayar kepada si peniaga sebenarnya? Siapa yang guna Bill Please? Organisasi. So bukan saya sebagai individu Bukan. Okay. Bukan. So kalau macam contoh masa COVID ni memang meletup.
Sebab rata-rata peniaga semua tak boleh keluar kan. So diorang kena duduk rumah and buat bisnes atas talian. Time tu meletup. Kami pun tak sangka. Memang COVID adalah satu musibah, tapi apa yang kami nampak, semua orang, semua peniaga migrate ke online and register dengan BillPlace sebab nak dapat kutipan bayaran tu. Kalau tidak, dulunya cara nak kutip bayaran ialah PM tepi. Masuk dalam akaun. Masuk dalam akaun tepat. Lepas tu apa jadi? Dia akan minta receipt bank. Receipt bank tu sekarang banyak orang pandai nak Photoshop. Ya. Itu lagi satu isu. Selain isu nak reconcile, nak tengok, katakan ada 10 orang bayar amount yang sama tapi dapat 9 receipt. So sekarang kita kena compare 9 receipt dengan 10 line dekat bank. Siapa bayar apa bila ni? Oh, pening. Itu baru 10 transaksi. Kata ada 100 transaksi, 1000 transaksi. Kita buat semua matching in real time. Maksudnya 1000, 10,000, 20,000, tak kisah. Real time. Semua match. So that kita boleh, peniaga boleh hantar barang ataupun hantar digital produk dia ke apa tanpa was-was sebab dia tahu bayaran dah diterima. Itulah dia mengenai BillPlace ini. Faktor keselamatan cukup penting untuk para peniaga melangsungkan perniagaan mereka, dan kita boleh saksikan sekarang ini pelbagai aplikasi yang kita boleh gunakan seperti payment form, billing, payout dan sebagainya. Mungkin Tuan boleh kongsikan juga apa antara kenapa peniaga memerlukan perkhidmatan daripada syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan ini. Okay. So nombor satu is isu reconciliation. Siapa bayar apa bila. Tiga benda. Kalau dengan platform bayaran seperti BillPlace, kita selesaikan itulah. Nombor dua ialah dia tak payah nak develop. So BillPlace ni kita ambil masa 5 tahun nak develop. Untuk sampai ke tahap ni lah. So bukan semua organisasi, even though yang besar, ada 5 tahun nak spend. And so instantly dia dapat best of class lah kita panggil solution. Dia just plug and play. Baik. Cuma sebab sekarang ni dia BillPlace ini tertumpu kepada organisasi. Maksudnya kalau orang berniaga kepada usahawan lah. Adakah rancangan untuk memperluaskan lagi kepada penggunaan individu? Sebab sekarang kita tengok melihatkan kepada apa yang ada di dalam BillPlace ini dengan kaedah yang mudah, lepas itu selamat, dan yang penting adalah ketepatan urus niaga itu. Pasti kalau individu pun boleh menggunakannya seperti mana kaedah-kaedah lain, mungkin itu logik, tapi kita kena akur dengan mandat pihak berkuasa, sebab diorang peniaga semua kena berdaftar dengan SSM. Itu mandat dari kerajaan. Kalau nak jual beli online, dia kena daftar dengan SSM. Sebab tu kita nak kalau boleh serve semualah, individu dan juga organisasi. Tapi kerana mandat kerajaan, kita perlu fokus kepada organisasi yang berdaftar. Jadi kalau saya berniaga, saya boleh gunakan BillPlace lah. Tapi malangkan saya sekarang ni saya menjadi pembeli. Pengacara. Saya menjadi pembeli, jadi saya tidak boleh menggunakan BillPlace. Jadi masa akan datang, siapa tahu. Tapi banyak orang sekarang dia buat second income, third income. Dia drive Grab, dia jual barang online, kerja full time. Sekarang dah tak ada orang kata norma baru tu dah tak ada lagi, dah berubah. Semua dah berubah. So boleh hanya daftar dekat SSM, enterprise pun kita terima, sole proprietor pun kita terima. Itulah dia. Mungkin dengan ruang masa yang ada ini, boleh kongsikan secara ringkas cara mendaftar sekali lagi BillPlace ini. Boleh. Pergi ke billplace.com, pastikan sudah berdaftar dengan SSM dan mempunyai corporate bank account dengan bank yang
dipilih. Lepas tu kami perlukan 3 hari bekerja untuk buat our KYC, Know Your Customers. Dan terus boleh Hari ketiga tu dah boleh collect bayaran tanpa was-was. Tanpa was-was. Itu yang penting tu. Itu sangat penting tu, tanpa was-was. Sebab kita takut sekarang ni isu scammers, penipuan. Banyak. Yang penting duit masuk. Duit masuk itu memang sangat penting. Itu paling penting. Baik, terima kasih Cik Nasrul bersama dengan kami hari ini untuk memberikan maklumat tentang Bill Please, pembayaran secara dalam talian khusus kepada organisasi ataupun usahawan yang ingin menggunakan kaedah ini memudahkan perniagaan anda. Baik, kita nak ke